A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian Adam. Selawat dan serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya istiqomah menuruti baginda sehingga ke hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, apa yang kita tengok tadi tu, ini yang berlaku seperti mana Ustaz kata, Al-Quran bukan untuk dijadikan macam kita kata baru-baru ni banyak orang viral ayat angka 333 konon ni dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kebetulan kena macam ni. Dan banyak juga yang kita tengok yang dalam keadaan manusia terdesak, banyak manusia yang dalam keadaan ketakutan, memerlukan. Jadi ada jenis-jenis manusia yang macam ni memang ramai lah. Yang paling jahat sekali, inilah yang paling saya takuti. Mereka watak mereka seperti seorang berjubah berserban dan sebagainya, orang percaya, jadi disalahgunakan. Dan juga yang paling jahat Al-Quran tu dijadikan sebagai mengamal. Yang orang-orang awam ni tak tahu pun, orang pun sebar benda kebetulan, jadi dijadikan Al-Quran itu sebagai untuk mengamal pula. Jadi apa yang Ustazah nak, kalau tak mau cerita panjang, jadi apa daripada kupasan yang apa sedutan yang tadi tu Ustazah cuba kongsikan itu, cuba kita hayati. Apabila kita tidak memegang pada Allah dan juga Rasul, dia akan jadi macam tu. Manusia akan anggap Al-Quran itu sekadar buat ramalan-ramalan yang macam tu. Jadi bila kita menggunakan logik akal untuk kita berbicara, untuk kita nasihatkan apa yang Allah nak sampaikan. Jadi orang yang paling layak untuk Ustazah, ramai yang akan WhatsApp grup Ustazah minta penjelasan dan minta pertanyaan pada Ustazah tentang perkara yang macam ni. Ramai yang mencari isu-isu yang macam ni. Jadi saudara rasa bertanggungjawab lah untuk minta pada Ustaz bawakan dalam pada surah Al-Ahzab yang mereka katakan. Jadi betul ke corona ni suruh Nabi duduk dekat dalam rumah dan sebagainya, macam ni nak kaitkan dengan corona dan sebagainya. Jadi berhati-hatilah kita dengan daripada sedang cerita ini. Dalam keadaan kita ni, bila kita tidak nampak Allah dan juga Rasul, akibatnya kita akan dibohongi dan terus dibohongi. Terus dibohongi oleh pihak-pihak yang mereka mengambil kesempatan di atas kesalahan orang lain. Lagi jahat orang yang menggunakan nama agama, menggunakan jubah serban, menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan hadis Nabi. Banyak dah kita tengok yang tak ada hadis Nabi pun kata ada Nabi. Hadis Nabi, bila kita cakap benda ni beritahu tak ada dalam hadis Nabi, tak ada pun benda-benda macam ni. Jadi diorang tak nak ambil fokus pada yang kita tegur. Sebaliknya pergi kecap pula dalam bentuk segi taksub, terlampau taksub sampai tak nampak kebenaran. Benarlah kalau kita nak berhujah dengan orang-orang yang tak tahu ni, tidak memberi apa-apa kebaikan. Jadi mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuk pada kita. Dan saya jemput pada Ustaz untuk tidak buang masa, iaitu YDP Persatuan Perubatan Sunnah, Kitab At-Tib An-Nabawi kita akan menerangkan balik, akan memberi penjelasan kepada orang awam, supaya kita nak kongsi kena berhati-hati. Sebab benda ini kita tak tahu berkait dengan syahadah kita ke, sebab kita ni nak jaga syahadah kita ni sampai ayat-ayat kita, kerana penting. Sebab ini kunci untuk kita ke syurga Allah, pintu syurga Allah Ta'ala. Jadi dengan tidak buang masa, saya berjemput Ustaz Haji Zaidi bin Haji Tahirin untuk membantu kita sama-sama penjelasan masalah isu. Banyak dah ayat Quran yang digunakan oleh puak-puak tertentu dan sebagainya. Sampai tahap macam ni pun manusia masih tak takut lagi, masih berani menjadikan Al-Quran ini sebagai mengikut logik akal. Saya silakan pada Ustaz. Sekian pada Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita dapat sambung ya siri kuliah fardu ain kita untuk sama-sama kita ulang kaji ya, kerana fardu ain ini ya adalah ya wajib kepada setiap orang Islam ya. Kalau ilmu yang lain itu fardu kifayah ya, tapi fardu ain ini semuanya wajib ya. Jadi kalau kita ya belajar ya tanpa ya khatam ataupun mempelajari terlebih dahulu fardu ain ya, jadi ya, itu satu ya kesalahan dan satu dosa ya. Jadi masing-masing ya, setiap individu ya, anak-anak kita ya, yang sudah balik ya, sewajibnya lah ya untuk mengetahui ilmu ya fardu ain ini. Dan ilmu fardu ain ini terbagi kepada 3 ya. Wajib untuk kita mempelajari ilmu usuluddin ya, ilmu akidah ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu wajib ya. Yang keduanya ya, kita kena mempelajari ilmu ya fiqh ya, ilmu fiqh ya, kena tahu hukum halal haramnya, bersucinya bagaimana, ibadatnya tu bagaimana ya, itu mesti dipelajari tu ya. Kerana ibadat tidak boleh ya dibuat ya dengan reka-reka ya, ataupun dengan ya kita menambah-nambah sendiri ya. Jadi tak boleh ya. Ibadat kena ikut sebiji ya, sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan dan kita juga tidak boleh ya terlampau kurang ya. Jadi tetap ya dengan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul. Dan ilmu yang ketiga ya, akidahnya sudah ya, fiqhnya sudah ya, dia juga wajib mempelajari ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf inilah yang paling kurang tuan-tuan semua ya. Kerana ya orang biasanya di sekolah-sekolah pun hanya ditekankan ya ilmu usuluddin ya, ilmu syariah ya. Tetapi ilmu tasawuf ini ya seolah-olah macam satu pilihan pula ya, nak belajar tak belajar sudah ya. Sedangkan di sana ya, ilmu tentang ilmu tasawuf inilah ya antara ya ilmu yang sangat penting ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang ya rukun-rukun Islam, rukun iman, dan kemudian yang ketiganya ialah tentang ihsan ya, di mana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah ya, fa illam takun tarah fa innahu yarak ya. Jadi martabat ihsan itu adalah ya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ya tasawuf, ilmu ya jiwa ya, ilmu kesucian ya jantung hati manusia ya. Seolah-olah ihsan itu ialah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya ya. Andainya kamu tidak melihatnya ya, sesungguhnya yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha melihat. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masih dalam COVID-19 ya. Kita ya terpaksa ya mengikuti ya arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang wabak ya, kita hendaklah kuarantinkan diri kita ya. Jadi kalaulah kuarantin ini untuk menjadi ibadah tuan-tuan, jangan anggap ya kuarantin ini arahan daripada pemerintah semata-mata ya, arahan polis, arahan itu, arahan ini ya. Anggaplah ya kita sedang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kerana ini adalah ya perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang satu wabak tu, jangan kita pergi kepada tempat yang terkena wabak, dan orang yang sudah terkena wabak itu jangan pula pergi ke tempat kita, masuk ke tempat kita. Jadi maksudnya kuarantin lah. Jadi kuarantin ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang wabak ya. Jadi kita jangan ya terpengaruh dengan ya
pelbagai ya andaian ya, jangan kita terparuh dengan amalan-amalan yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap pegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi saya nasihatkanlah juga kepada tuan-tuan ya, sahabat-sahabat semua yang mahu berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedaya mungkin ya, tuan-tuan taatlah kepada kuarantin. Anggap ini ya sunnah Nabi, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ya terlampau kerap keluar ya. Makanlah ya sekadarnya, amalkanlah ya puasa yang diajar ya, yang selama ini kita dah belajar ya, sifir berapa? Ya, 2 kali 4 tambah dengan 3. Amalkan tuan-tuan ya. Jadi bila datang hari Khamis dan juga hari Isnin kita puasa. Ya, kemudian ya puasa di pertengahan bulan ya, puasa 13, 14 dan juga 15 hari bulan Islam ya, amalkan ya. Kemudian kalau ada kekuatan lagi kita boleh amalkan puasa yang lain ya, sempena ya bulan Syaban ini ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ya ibadat di bulan Syaban, khususnya ya ibadat puasa ya. Jadi dan puasa ini pula di sudut perubatan ya, subhanallah, ia adalah suatu rawatan yang sangat luar biasa. Ya, tuan-tuan tak perlu nak cari sumak ya, sebagaimana yang diwar-warkan, tak perlu nak cari ya, ada pula orang ya bagi tahu ya, makan kangkung ya, apa lagi katanya penawar ya, yang pelbagai lah ya. Balik kita kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, anda kena kuarantinkan diri. Yang keduanya ya, anda amalkan ya apa yang diajar oleh Nabi ya, yang disyariatkan oleh Islam, iaitu ya banyakkan ya berwuduk, bersuci itu. Bukan hanya sekadar membasuh tuan-tuan ya. Bukan sekadar basuh tangan, tetapi kita perbanyakkan wuduk. Kalau boleh ya sedaya mungkin ya, ni tengah lockdown ini kita tak buat apa, cuba amalkan ya sunnah yang ini ya, iaitu setiap kali kita berhadas kecil ya, ambil air sembahyang. Tolong tuan-tuan ya. Kita dah belajar air sembahyang tu kelebihannya bagaimana ya. Bukan hanya sekadar ya menghilangkan najis dan kekotoran di dunia ini, tapi ia adalah ada kaitannya dengan akhirat ya. Wajah kita akan bertambah ya, bersinar-sinar nanti di akhirat kepada orang yang menjaga ya satu amalan ya, antaranya ialah amalan berwudu. Itu lebih baik tuan-tuan sekalian. Ya, kalau anda keluar ya, anda akan berdepan pula ya dengan ya kena pakai apa ni ya, bahan apa tu yang cecair tu lah, saya tak tahu tidak sebut ya, yang bercampur pula dengan alkohol. Alkohol ni tinggi tuan-tuan ya, sehingga kepada 70%. Ada pula orang kata tu 70% ya, apa ni, virus tak mati ya, kena pakai ya 80-90%. Allahu akbar. Ya, bermakna kita seolah-olah dah guna alkohol sepenuhnya dah. Ya, sedangkan alkohol ini ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ulama fiqh membenarkan itu dengan kandungan yang sedikit ya, kandungan yang terlalu kecil ya. Jadi kalau 70% itu bukan kandungan yang kecil tuan-tuan sekalian ya. Jadi anda fikirkan sendiri. Jadi ya taat ya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kuarantinkan diri ya, belajar ya menyucikan diri ya di rumah tu. Belajar kita berpuasa, menahan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya makan kenyang hanya sekali dalam sehari ya. Inilah masa untuk kita praktikalkan ya bersama dengan anak isteri ya. Kita berpada-pada dalam suasana seperti ini. Dan satu lagi amalan yang mungkin susah untuk kita lakukan sebelum ini sebab kita sibuk kerja, iaitu amalan apa? Uzlah ya. Amalan uzlah. Inilah masa ya kita nak mengamalkan uzlah ya. Nanti ya habis rukun iman, rukun Islam ni ya, saya akan kupaskan ya lebih mendalam ya bagaimana qawaid ya uzlah ini ya, dan apa yang perlu kita lakukan waktu uzlah ini ya. Jadi ya kita amalkan balik kepada apa yang diajar oleh Islam ya, insya-Allah ya kita akan selamat. Dan insya-Allah segmen yang kedua nanti ya kita akan masuk di dalam bab solat ya, dan solat ini juga salah satu daripada penjagaan daripada COVID-19 ya. Insya-Allah saya akan kupaskan. Pada malam ini saya pergi kepada apa yang tersebar ya setelah sumak ini ya tersebar, dan ya alhamdulillah ya kita dah ya cuba jelaskan sini ya, kita jelaskan
Ya, sekarang ini tersebar pula ya. Semalam ya, kebetulan semalam ini ya ada 3 orang ya yang terkena ya. Dia punya mangsa ya, yang kematian dia ya. Kemudian mereka kaitkan ya, mereka kaitkan dengan ya ayat Al-Quran surah ya Al-Ahzab ayat 30 ayat 33 ya. Kononnya ya nak buktikan bahawa ya corona ini sudah disebut di dalam Al-Quran. Ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Quran bukan barang ya untuk kita nak ya meneka-neka, menebak-nebak ataupun kita nak menyangka-nyangka tuan-tuan. Al-Quran tidak boleh difahami dengan ya akal fikiran. Ya, sebab tu ulama-ulama tafsir, ulama usul menyebutkan haram ya kepada orang yang tidak tahu qawaid ya Arabiyah, tidak tahu ilmu mantik, bayan dan sebagainya untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, itu peringatannya ya. Dan orang-orang awam pun jangan laju sangat ya nak share ya. Saya lihat ya ramai orang share ya benda yang bid'ah seperti ni ya. Samalah seperti sumak tu ya. Benda yang bid'ah, benda yang tidak ada pun ya di dalam hadis Nabi SAW. Itu adalah benda yang dibesar-besarkan di Iran sana. Ya, Syiah yang besarkan benda ni. Ya, benda yang sahih daripada Nabi SAW ditinggalkan. Ya, benda yang tidak ada pada Nabi SAW dibesar-besarkan. Inilah kerja Syiah. Ya, kemudian ada pula ya puak kumpulan ya yang kononnya makrifat hakikat ya sampai tersesat tu ya. Mendakwa bahawa sumak ini ada di dalam Al-Quran lagi ya, disebut ada dalam Quran dan ada di dalam hadis Nabi SAW ya. Bila kita minta dalil-dalilnya ya, akhirnya dia rujuk kepada dalil ya daripada Syiah juga ya. Inilah dia tuan-tuan ya. Jadi kita ni ya terlampau cepat untuk ya respon pada benda-benda yang pelik-pelik ya, benda pelik-pelik. Jadi benda ni ya tolong fokus. Ya. Di sudut ejaannya pun dah beza tuan-tuan. Ini masalah satu lagi saya nak sebut tuan-tuan ya kepada sahabat-sahabat ya, tolong ya. Saya nak beritahu ni ya. Inilah sebabnya kita wajib untuk mempelajari ya bahasa Arab tuan-tuan. Ya. Kita pandang ringan benda ni. Ya. Bahasa Arab ni seolah-olah ya kita tak penting. Ya. Sehingga bahasa Inggeris rasanya ya bahasa Inggeris tu lebih penting. Ya, saya bukan soal ya nak belajar ya, tetapi ya kadang-kadang sikap kita ya kita melebihkan ya benda yang daripada bahasa Arab itu sendiri ya, sehingga ya ia menjejaskan kepada agama kita, menjejaskan kepada iman dan Islam kita ya, sehingga kita begitu mudah untuk ya ditipu oleh manusia ya. Bayangkan tuan-tuan ya, kerana kita tidak faham bahasa Arab, akhirnya ya kita mudah tertipu. Ya, contohnya apa tuan-tuan? Fokus balik. Ya, ejaan corona saja pun dah tak betul. Ya, ni kepada orang yang tahu bahasa Arab lah. Tapi kalau orang tak tahu bahasa Arab, ni masalah lah. Ya, sekadar bunyi, ya, bunyi macam bunyi corona gitu. Ni ada dalam Quran. Jadi, ya, Quran seolah hanya ya ditebak-tebak, ya, hanya disangka-sangka saja. Ni dalil dia. Satu lagi ada orang naikkan ya dalam muqaddam. Ya, dalam muqaddam ya mengeja ya ada dia qaf ra alif. Jadi bunyinya apa? Qarona. Dia pun masya-Allah ya pengarang kitab ni ya telah sebut corona ya dah puluhan tahun yang dahulu. Ni apa ni tuan-tuan sekalian? Ya. Benda bid'ah, benda yang tidak ada benda yang tidak ada asasnya, la asasalahu. Ya. Benda bid'ah, benda pembohongan, benda yang ya tidak ilmiah langsung ya. Tidak sepatutnya kita ya di zaman sains dan teknologi kononnya semuanya berilmu pengetahuan, tapi taraf ilmunya ya terlalu dangkal. Ya, kerana apa? Ya, kerana semua pandang enteng kepada bahasa Arab. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, kerana ya masalah ya Al-Quran itu dalam bahasa Arab, bacaan-bacaan solat kita dalam bahasa Arab, ya, terpaksa tinggalkan ya pelajaran yang lain. Sebab apa? Nak utamakan ni dahulu ya, kerana ini bersangkutan dengan soal sembahyang ya. Bagaimana kita nak memahami ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran ya kalau kita tidak faham ya, tuan-tuan ya, Al-Quran itu akan menyelamatkan kita ya. Tiba-tiba kita baca tanpa kita faham apa yang kita baca. Solat itu akan menyelamatkan kita nanti
dikubur di akhirat. Tiba-tiba kita solat, kita tak faham apa yang kita baca. Ya. Tidak mungkin ya kita akan khusyuk di dalam solat kalau kita tidak faham, tidak mengerti ya apa yang kita baca. Ya, hati kita kosong, ya, lidah sahaja menyebut ya lafaz-lafaz yang telah kita hafal, tetapi kosong daripada makna dan pengertian. Ya. Orang yang menyebut sesuatu, dia hafal sesuatu tapi dia tidak memahami apa yang dia sebut, ya, umpama ya burung apa tu? Burung yang boleh bercakap tu, ya. Burung gagak tu. Burung kakak tua. Gagak. Ya. Gagak tu. Burung yang dia ajar, burung tu bolehlah bercakap, ya. Tapi dia sendiri pun tak faham. Itulah bayangan, itulah perumpamaan. Ya, kepada orang yang ya mungkin dia hafaz, ya, tetapi dia tidak memahami apa yang dia lafazkan. Itu masalah yang besar tuan-tuan sekalian. Ya, jadi sebab itu ya akan datang ya, cuba tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Bahasa lain boleh belajar, bahasa Tamil boleh belajar, bahasa Hindustan boleh belajar, bahasa Parsi boleh belajar, ya, bahasa Jepun, Cina, ya, Mandarin apa semua tu boleh belajar, ya. Kenapa tidak bahasa kita sendiri? Bahasa syurga, ya, bahasa yang akan kita tuturkan nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Fokus balik. Jadi, ya, yang pertama, hujah yang pertama, ya, ejaannya saja pun sudah tak betul tuan-tuan, ya. Ejaannya tak betul, ya. Di dalam bahasa Arab, ya, corona ini ya, dieja dengan qaf, ya. Tapi corona ini ya dieja dengan kaf, ya. Dia kalau hurufnya lain, dia sudah memberi pengertian yang lain. Ya. Kalau corona ini ya maknanya ya duduk tinggal ya di rumah tu, tapi corona di sini bukan maknanya itu. Ya, corona ini ya di sudut bahasa maknanya ialah taj, ya, mahkota. Ya, sebab itu corona ni ya bentuk dia seperti ya taj, seperti mahkota. Ya, itu di sudut bahasa corona ni, ya, dan dia merujuk kepada ya satu virus yang sangat mematikan, ya. Jadi ya di sudut makna bahasanya pun sudah berbeza, ya. Kemudian perbuatan mengaitkan ya corona ini dengan ayat Al-Quran adalah satu perbuatan batil. Ya, satu perbuatan batil, ya. Kalau dengan sengaja, ya, itu seolah-olah kita meremehkan Al-Quran, kita memperolok-olokkan Al-Quran, kita merendah-rendahkan martabat Quran. Quran itu bukan petunjuk ya kepada manusia, petunjuk di sepanjang jalan, ya, tetapi ya Al-Quran itu ya sekadar ya sesuai pada semalam, ya, kerana kebetulan 3333, ya, tapi hari ini ya sudah berbeza, ya. Jadi soal Quran itu hanya sekadar ya sesuai, ya, semalam sesuai lah, ya, hari ini macam mana pula, ya. Jadi ini sebenarnya ya satu perbuatan yang jahat, satu pembohongan, satu penyelewangan dan satu kesesatan, merendah-rendahkan martabat Al-Quranul Karim. Ya, jadi saya ingatkan kepada tuan-tuan sekalian, ya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengguna-pengguna ya Facebook ini ya jangan mudah untuk ya mewar-warkan, kongsi, ya, copy paste ya benda yang kamu tidak tahu. Ya, benda yang berkaitan dengan Al-Quran, benda yang berkaitan, kalau ada orang dakwa sunnah Nabi SAW, orang dakwa ini datang daripada Al-Quran, ya, tabayun dulu tuan-tuan sekalian. Apa makna tabayun? Cek dulu, ya, apakah ini benar ya dalam agama kita ataupun tidak, ya. Kalau tidak tuan-tuan sekalian, ya, maka kita kena tolak dia tuan-tuan, ya. Jadi jangan mudah kita ya, Allahu Akbar, ya, jangan mudah kita diperkotak-katikkan, ya. Mudah untuk kita diselewengkan, ya, mudah untuk kita disesatkan. Jagalah tuan-tuan, ya. Syahadah itu adalah ya suatu nilai yang tidak ada tolok bandingannya tuan-tuan, ya. Inilah yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bawa ya bila kita masuk dalam kubur. Inilah benda yang kita nak bawa, ya. Akidah dan tauhid inilah ya penentu kepada kita sama ada kita akan dilemparkan ke dalam api neraka ataupun dibuka dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membuka pintu-pintu syurga. Jadi ya ayat ini ya berkaitan dengan ya Allah Subhanahu wa taala sebut ya kepada ya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya. Ayat, saya petik ayat yang ke-32 dulu, ya, supaya kita faham, ya, nanti ayat yang ke-33. Ya. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Itu pelajaran yang pertama. Isteri-isteri Nabi SAW, ya, Allah Ta'ala perintah supaya, ya, jangan bercakap, ya, lemah lembut dengan lelaki-lelaki lain. Ya, maknanya apa tuan-tuan sekalian? Ya, wahai wanita-wanita, wahai isteri-isteri, ya, jangan kamu, ya, bercakap dengan lelaki-lelaki lain, ya, dengan lemah lembut. Ya, lelaki-lelaki yang lain, ya, daripada mahram kamu. Ya, kamu tidak boleh bercakap dengan lemah lembut. Ya, kerana percakapan yang lemah lembut itu, ya, hanya menarik perhatiannya. Ya. Sebab itu, ya, ini yang diajar oleh Allah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada, ya, muslimah-muslimah, ya, wanita-wanita mukminat, ya, yang mengikuti contoh tauladan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita menyaringkan suara, ya. Nyaring tu maknanya, ya, dengan suara lembut, ya, dengan dengan lemah gemalai, begitu maksudnya. Ya, tegas dengan orang lelaki-lelaki yang lain yang daripada mahramnya, ya, yang bukan daripada suami kamu, bukan ayah kamu, ya. Jadi, ya, ini adalah pelajaran yang pertama. Maknanya bercakap, ya, dengan lelaki lain hendaklah, ya, tegas, ya, jangan, dengan lemah gemalai begitu, ya. Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Nampak? Ni Allah Ta'ala yang beritahu, ya, supaya wanita-wanita muslimah di luar sana, ya, jaga, ya, intonasi, ya, percakapannya. Jangan bercakap dengan mendayu-dayu, ya, merayu-rayu, ya, kerana itu akan mendatangkan fitnah kepada, ya, orang lain. Ya. Sebab itu, ya, ni adab dia, ya. Jadi, ya, bercakap dengan orang lain jangan, ya, bercakap dengan lemah gemalai, jangan, ya. Kemudian dan sebaliknya, maknanya, ya, pihak lelaki ataupun pihak perempuan, ya. Jadi orang lelaki pun begitu, jangan bercakap, ya, mendayu-dayu, merayu-rayu kepada wanita, ya. Jadi itu akan, ya, menarik, ya, perhatian, ya, orang yang lawan kata kita, ya, yang lawan bercakap dengan kita tu, ya. Jadi ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wanita-wanita muslimah, lelaki-lelaki soleh di luar sana, ya, ini adab yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutilah para isteri, ya, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam bertutur kata, ya, dengan lelaki yang lain hendaklah, ya, tegas, ya. Nak cakap lemah lembut, ya, itu dengan, ya, suami-suami kamu, dan kepada lelaki, kepada isteri-isteri kamu. Jangan terbalik pula, ya, dengan orang luar, ya, cakap bukan main lemah gemalai, ya. Tapi dengan isteri, ya, dengan suami, ya, cakap macam gergasi bercakap, ya. Jadi, ya, tolong, ya. Apa lagi? Berkatalah dengan kata-kata yang baik, yang sesuai, sopan, ya, dan, ya, dengan ketegasan yang tidak menimbulkan, ya, syahwat kepada hati-hati yang mempunyai problem, hati-hati, ya, yang mempunyai penyakit, ya. Jadi maknanya itu adab, ya, untuk bertutur kata dengan, ya, orang di luar sana, ya. Teruskan. Dan hendaklah kamu tetap diam. Ni corona, ya, corona tu, ya, itu dengan kaf, ya, tak ada kena-mengena dengan corona yang kita bunyinya, ya, saja yang hampir, tapi tak ada kena-mengena, ya. Jangan, kita, ya, mandai-mandai, ya, nak mengaitkan, ya, suatu peristiwa dengan ayat Al-Quran, ya, tanpa hak. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu. Adab yang kedua ialah, ya, para isteri. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada para isteri supaya tetap di rumah. Ya. Kalau kamu mahu mengikuti, contoh tauladan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya duduk di rumah. Tidak ada pun di antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk, ya, yang pergi keluar, ya. Suami kerja di sini, dia keluar pergi kerja tempat lain, ya.
itu bukan mencontohi ya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa maknanya tuan-tuan? Kalaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman sekarang, apakah isteri Nabi akan keluar daripada rumah sebagaimana isteri-isteri kebanyakan sekarang ini? Tolong perhatikan, ya, jangan main sensitif tak tentu pasal, ya. Kita nak belajar ni, ya. Belajar balik, ya. Apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada isteri-isterinya. Yang mengajar ni sebenarnya siapa, tuan-tuan? Ya, yang mengajar ni ialah Allah. Ni bukti dia, ini dalilnya, tuan-tuan. Ya. Jadi di sini, ya, yang perintahkan kepada isteri-isteri Nabi supaya duduk di rumah, jangan duk keluar ke sana kemari, ya, bercakap dengan tegas, jangan ya lemah gemalai dengan orang lain. Itu ialah Allah yang mengajarnya. Ya, Allah Taala yang ajar, ya. Jadi orang perempuan kalau nak mengikuti isteri Nabi, ya, ikutlah. Ya, duduklah duduk di rumah. Faham tu? Ya, duduk di rumah. Janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Ayat ini menyebut orang-orang zaman jahiliyah zaman dahulu, ya, mereka ya bertebaran. Ya, orang-orang perempuan keluar daripada rumah, bertebaran, bekerja sama seperti orang lelaki. Ya, yang kita lihat ini sebenarnya, tuan-tuan, adalah suatu pemandangan sebelum datangnya Islam lagi sudah ya begini keadaannya. Ya, lelaki perempuan tidak ada batasan. Ya, bercampur aduk, bercampur baur, ya. Laki buat kerja ni, orang perempuan pun ikut buat kerja ni, ya. Tidak ada sempadan, ya, tidak ada perbezaan di antara ya lelaki dan juga perempuan. Ya, itu di zaman jahiliyah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang turun ayat ini memberitahu ya kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh muslimat-muslimat, mukminat-mukminat yang benar-benar mahu mencontohi ya peribadi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka hendaklah duduk tetap di rumah-rumah masing-masing. Ya. Saya tak mau komen lebih, ya. Ini yang diajar oleh Allah dan juga Rasul, ya. Kalau kamu nak menjawab ya alasan begini-begini, jawablah ya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, ya. Kalau nak tanya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup zaman sekarang, bagaimana isteri-isteri Nabi? Isteri Nabi akan tetap ya taat ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalaulah anda ya ditakdirkan ya menjadi isteri Nabi, bermakna anda pun kena duduk di rumah. Ya. Inilah ya muslimah yang sejati, tuan-tuan. Kalau kita benar-benar menjadikan ya isteri-isteri Nabi itu sebagai ya contoh tauladan. Lagi apa? Ya. Dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang perempuan, ya. Dia taat kepada suami, kemudian taat kepada Allah dan juga Rasul, sembahyang, puasa, ya, keluarkan zakat, ya, ada rezeki, ya, pergi menunaikan haji, ya, cukup, ya. Apa yang dia lakukan begitu, ya, pintu-pintu syurga, ya, terbentang luas kepada wanita-wanita muslimah ini, ya. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai ahlul bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Ya, inilah ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala ajar, ya, ajar kepada ya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian apabila isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah amalkan ya ayat Al-Quran ini, ya, wanita-wanita muslimah di sepanjang zaman hendaklah mengikuti contoh tauladan ya wanita-wanita isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh tauladan yang benar. Ya, kalau anda ya mahu pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala terbuka luas kepada ya wanita-wanita, maka inilah dia peribadi orang-orang yang ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pintu-pintu syurga terbuka luas ya untuk mereka ini. Jadi sebelum saya akhiri,
sementara tunggu ustazah, ya, tuan-tuan tengok, ya, inilah, ya, beberapa perangai manusia, ya, macam-macam, ya, dengan COVID-19 ni, ya, perlakuan-perlakuan yang, ya, menyalahi, ya, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kadang-kadang pakaiannya seperti pakaian, ya, ahli agama, kupiah lah, ya, pakai ini, ya. Dia pun, ya, baca, ya, dibaca tu ayat-ayat Quran tu, ya, doa-doa entah apa lagi, ya, tetapi, ya, tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kembali, ya, betapa besarnya kita belajar ilmu syahadah, ya, yang kita dah belajar dahulu, ya. Jadi, ya, untuk kita nak menjadi orang yang betul dalam perjalanan kita, ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lari daripada dua perkara, ya, iaitu mesti, ya, memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Penyembuhan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya mesti sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pasang, ya, jangan buat mandai-mandai. Tak ada, tidak ada salafus soleh, ya, buat, ya, benda macam ni, ya, sebagaimana dulu saya pernah ceritakan, ya. Ada pula, ya, orang masukkan COVID-19, ya, ke dalam botol, ya. Ini semua benda yang berbahaya, tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, tuan-tuan fikirkan sendiri, ya. Sebab itu, ya, di luar sana ramai orang yang, ya, pakaiannya, ya, luarannya, ya, seperti orang agama, ya, tetapi dalamannya jauh daripada kefahaman, ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpegang kepada dua paksi, iaitu syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi kita dah belajar, ya, dan kita amalkan. Itulah dia panduan kita, tuan-tuan, ya. Apapun yang berlaku kepada dunia ni, dua perkara tu, syahadah tu, ya. Jangan kita melampaui Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita mengikut apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu segmen yang pertama. Saya serah kembali kepada Ustazah. Okey, jadi kita dah dengar. Jadi ramai kesian, ya, orang-orang awam, mereka tak tahu, ya, sebab selama ni mereka abaikan untuk belajar agama. Banyak mereka abaikan pembelajaran agama, ya. Akibatnya mudah sangat terpedaya. Kadang-kadang orang cerminan dia pakai jubah, serban dan sebagainya, ya, lidah tu lembut bagaikan apa, ya. Tapi ada benda yang untuk kita tahu lah, ya, wanita-wanita muslimah. Kadang-kadang inilah terjawab, masing-masing terjawab. Kadang-kadang kat luar tu ramai yang kata, Ustazah, kenapa suara tu macam apa? Macam halilintar, macam suara Ustazah ni tak boleh kontrol langsung. Ini tak macam orang banyak yang pertikaikan tak macam Ustazah-Ustazah yang lain. Sebab itu Ustazah jenis tegas, sebab apa? Kita wanita haram melemah lembut depan orang lain, kita nak bercakap yang bukan ni. Jadi Ustazah sekadar menyampaikan. Jadi setiap wanita dia tegas. Dalam soal kerja, wanita boleh bekerja yang sesuai dengan mereka. Maknanya di dalam rumah ataupun bekerja yang paling ini pun bahagian, kalau nurse pun bahagian itu adalah bidang wanita. Maknanya nurse, sebagai doktor bidan dan sebagainya. Kalau kita nak bawa anak kita lebih kepada bahagian wanita, dan di mana tempat itu lebih ramai wanita, supaya anak kita lebih terjaga, isteri kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu lebih berkat dan lebih baik, ya. Bukan langsung dia ada cara, semua tu ada cara dan ada peraturannya. Sebab tu kalau orang jumpa Ustazah mesti anak-anak Ustazah ramai. Bila Ustazah keluar mesti aja. Jadi pastikan muhrim kita nak keluar rumah macam mana, suara kita kena tegas. Kat tu Ustazah kadang-kadang bila orang lain saya tercakap macam orang kata macam pecah rumah. Macam cakap seorang macam ramai orang. Jadi sebenarnya mudah-mudahan benda itu tidak memberi keinginan kepada seseorang apabila bercakap dengan kita. Jadi itu boleh mengundang dosa-dosa yang kita tak sedari. Dan sebelum saya nak kupas ni, maknanya bila berlaku macam Ustaz kata uzlah,
makanan kita, apa yang kita kena ingatkan waktu ini adalah peringatan untuk Allah Ta'ala. Jadi makanan kita ni janganlah ikut nafsu. Jadi kita makan sebab manusia ada yang makan kerana ibadah, ada manusia makan kerana ikut nafsu. Makan ni sebenarnya adalah makanan kita ni, ada sebenarnya apa yang kita makan ni ibadah. Kalau tak makan pun tak boleh. Saya saja tak nak makan pun tak boleh. Kita kena makan satu ibadah. Tapi jangan buat kesilapan. Bila kita makan, jangan kita makan tu mengikut hawa nafsu. Semua nak sedap, semua nak sedap. Bila kita makan ikut nak sedap aja, memberi kesan dalam diri kita, iaitu dalam darah kita, sehingga ia memudaratkan. Sebab orang sekarang dia makan, dia rasakan sedap. Tak kira lah dia campur apa saja yang halal dengan yang benda yang kadang-kadang meragukan. Nak kek yang lembut, dalam kek lembut tu ada, dalam kek yang lembut tu ada benda-benda yang tak sepatutnya, yang kita nanti kek tak lembut macam mana, kena tambah ni sikit. Jadi berhati-hati, sebab benda ni kena jadi suri rumah ni, kita kena tahu benda yang kita jangan beratkan. Makan ni hanya sekadar untuk menguatkan tulang belakang tu, untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab ingat, makan tu akan menjadi darah daging. Baiknya makanan kita baiklah. Jadi makanan yang baik itu tak semestinya banyak, bukannya mestinya sedap, tapi sekadar yang kita dapat maka untuk menguatkan tulang-belulang kita, untuk kita ibadah, rukuk dan sujud kepada Allah. Baik makanan kita, baiklah hubungan kita dengan Allah, dan kita akan menjadi manusia yang mudah beribadah dan mudah Allah memberi pintu hidayah pada kita semua. Okey, untuk tidak membuang masa, Ustaz akan pas balik pada Ustaz. Semoga ilmu ini akan lebih bermanfaat, dan jangan kita bersikap tunggu lagi, dan terus bertindak untuk menjadi hamba Allah. Kita bertaubat dan kita belajar memperbaiki setiap amal ibadah kita. Jadi saya lepaskan pada Ustaz Baik, alhamdulillahirabbil-alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneruskan kuliah kita pada malam ini. Harap semua sahabat-sahabat terus menjaga kesihatan, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus pergi kepada segmen yang kedua. Saya petik satu ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Suratul Baqarah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi pada malam ini saya akan terus masuk kepada rukun Islam yang kedua, iaitu menunaikan ataupun mendirikan solat. Setelah kita bersyahadah, kita menunaikan solat, dan Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan sekalian, tentang solat ini, tentang solat di mana Allah Taala sebutkan, mintalah kamu pertolongan, dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu menghadapi apa-apa ujian, musibah, penyakit, bencana, apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini. Pohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Dengan jalan kesabaran. Yang kita sedang lalui ini, kita mengikut sunnah Nabi ni, kuarantin diri, dan kita bersabar. Bersabarlah, duduk dalam tempat masing-masing, lakukanlah amal ibadat di tempat masing-masing, dengan kita bersabar, dengan tempoh-tempoh yang ditetapkan, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat semula musibah yang datang itu. Jadi dengan jalan sabar, barangkali seminggu, barangkali 2 minggu,
barangkali 3 minggu, barangkali 4 minggu, dan mungkin 2 bulan, 3 bulan, ya. Yang penting ialah kita bersabar, jangan kita memberontak kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan pula kita, ya, hilang kesabaran, ya, hilang pedoman kita. Kita pun, ya, di musim yang seperti ini keluar daripada rumah kita, ya, kemudian kita, ya, melakukan hal-hal yang melampaui batas, yang mendatangkan dosa, bermakna kita gagal, ya, di dalam ujian ini, ya. Jadi ingat tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, ya, tolong, ya, pegang perkataan ni, ya, ikut, ya, ayat Al-Quran ni, kita ikut la ilaha illallah ni, ya. Apa yang Allah Ta'ala sebut kita ikut, jangan ikut yang benda-benda lain, ya. Ini adalah contoh orang yang memegang syahadah. Ya, orang yang ada syahadah di dalam hatinya, ya, dia akan, ya, melihat apa yang Allah Ta'ala, ya, sebutkan, ya, di dalam Al-Quran, ya. Dan dia berpegang teguh, ya. Kemudian, ya, dia tengok pula apa yang Nabi SAW, ya, sampaikan, ya, untuk menghadapi satu-satu musibah itu. Ya, jadi di sini Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk, ya, bersabar. Yang pertama bersabar tuan-tuan, ya, dalam kita, ya, kuarantin ini, dalam kita beruzlah ini, kita sabar sehingga Allah Ta'ala, ya, angkatkan wabak ini. Yang keduanya ialah, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jalan, ya, sembahyang, ya, dengan jalan mendirikan solat, ya. Jadi isilah, ya, waktu-waktu ketika kita uzlah di kuarantin ini, ya, kita dirikanlah solat, ya, bukan sekadar menunaikan. Kalau menunaikan itu, ya, bila orang suruh kita tunaikan, ya, tetapi kita mendirikan solat, ya. Yang selama ini kita tidak dirikan solat, kita hanya tunaikan sembahyang 5 waktu itu, ya. Jadi di musim kuarantin ini kita dirikan solat. Bila masuk waktu duha kita bangun, ya, paksakan diri untuk solat duha. Di waktu malam kita bangun, ya, untuk sembahyang tahajud, bermunajat kepada Allah, ya, solat hajat, ya, solat tasbih. Selama ini kita tidak ada waktu, tidak ada masa, ya, sibuk, ya, dengan urusan duniawi, ya, kita tak sempat untuk solat tasbih, ya. Jadi di musim yang seperti inilah, ya, waktu yang tepat untuk kita isikan masa-masa yang ada ini, ya, dengan, ya, ibadat kepada Allah, mendirikan solat. Mendirikan bermakna datang daripada kita yang dirikan, ya. Memang kita rasa malas, memang kita rasa, ya, rasa badan tak kuat, tapi kita, ya, paksakan diri kita dirikan juga solat ini, ya, kerana, ya, mengambil daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul, ya. Jadi kita pegang apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul ni, ya. Inilah dia la ilaha illallah, ya. Jangan pegang benda-benda yang bukan-bukan tuan-tuan, ya. Jangan main kait-kaitkan, ya, seperti yang kita kupaskan tadi, tapi kita pegang kepada, ya, dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala akui tuan-tuan, wa innaha lakabirah, ya, memang, ya, untuk kita nak sabar, untuk kita nak solat di dalam menghadapi ujian-ujian, cabaran, bencana yang mendatang ini, ya, perlu kepada, ya, kesabaran yang tinggi. Nak dirikan solat itu bukannya senang, ya. Allah Ta'ala tahu, ya, sebab tu Allah Ta'ala sebutkan wa innaha lakabirah, memang berat, ya, memang berat, ya, nak mendirikan. Sekadar tunaikan hari-hari biasa kita boleh tunaikan, ya, tetapi untuk kita mendirikan solat, ya, itu memang, ya, memang agak sukar, ya. Selama ini kita tak pernah untuk sembahyang duha, ya, kita paksakan diri untuk sembahyang duha. Selama ini kita tidak sembahyang tahajud, bangun sepertiga malam, ya. Kita paksakan diri kita untuk bangun sepertiga malam, ya, untuk menunaikan solat tahajud, solat hajat, ya, solat witir, ya, dan pelbagai solat-solat yang lain, ya. Mendirikan, ya, malam-malam dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Tetapi memang Allah Ta'ala sendiri akui, ya, benda ni berat. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, hanya orang-orang yang khusyuk kepada Allah, hanya orang-orang yang berjiwa tenang kepada Allah, hanya orang-orang yang mempunyai akidah, ikatan akidah yang kuat, mempunyai pegangan, ya, akidah yang mantap, yang teguh, ya,
Hanya orang-orang seperti inilah merasakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu amat mudah untuk dilakukan. Orang yang benar hatinya, orang yang benar jiwanya merasai kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan merasai pula kerendahan jiwa dan juga hatinya, dia akan tunduk kepada Allah dan dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan terus langsung kami patuh melaksanakan, bangun di sepertiga malam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikala orang semuanya enak dibuai dengan mimpi-mimpi yang indah di waktu malam, dia bangun membasahi muka wajahnya, dan kemudian mereka rukuk dan sujud kepada Allah. Di sanalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala menghabiskan waktu-waktu malam yang suci, yang sepi, yang hening, bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, tadarru', merendahkan diri, lujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai kepada Allah, terus dibuai dengan mimpi-mimpi. Siang dia pun tidur, petang dia pun tidur, pagi dia pun tidur, malam pun dia tidur. Habis masa dengan makan dan tidur, makan dan tidur, makan dan tidur sahaja, tuan-tuan. Hanya orang yang khusyuk. Kepada orang yang khusyuk, sembahyang dan juga sabar adalah ringan bagi mereka. Ringan tulang mereka untuk menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan sekalian, ini sebagai mukadimah bahawa yang pertamanya, dalam kita menghadapi apa jua masalah, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain, tuan-tuan. Segala benda yang lain tidak boleh memberi pertolongan kepada kita. Manusia tidak boleh memberi pertolongan kepada kita, tuan-tuan. Ni musibah COVID-19 ni, kenapa kita meminta pertolongan kepada manusia? Dan kenapa kita tidak meminta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi semua umat manusia ni, orang-orang Islam sepatutnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut 100% apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala akan angkat musibah ini apabila semua manusia balik semula kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apabila datang suatu musibah, maka orang-orang mukmin, orang-orang muslimin akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mukadimah tentang khusyuk. Insya-Allah saya akan ceritakan, kupaskan pengertian khusyuk ini, dan bagaimana untuk mendapatkan khusyuk sebagaimana yang telah disebut di dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Banyak membahaskan benda ni. InsyaAllah saya akan petik apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat kita. Dan insyaAllah kita juga akan masuk dalam bab solat. Kita akan pelajari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, perkara yang membatalkannya, dan segala-gala yang berkaitan dengan hukum hakam hukum hakam solat. Mudah-mudahan solat kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah bermohon kepada Allah dengan sabar, dengan usilah Korintin ini, dan terus mendirikan solat. Mudah-mudahan kita akan selamat. Jadi serah balik kepada Ustaz. Okey, hari ini apa yang Ustazah nak kongsikan, sesuatu yang amat berharga untuk semuanya. Nanti saya akan pakai apa ni cara kita, sebab kita ni dah terbiasa. Sebab tu pesakit sunnah yang Ustazah ajar, kebanyakan pesakit yang berubat cara sunnah 1% Sebab Ustazah akan ajar, sebab diorang ni bila macam Ustazah macam something je. Kalau kadang-kadang Ustazah dulu mereka jumpa dengan Ustazah, asyik makan. Mereka kejap kuat makan. Kadang-kadang ada ubat menyebabkan dia asyik nak makan. Jadi benda tu akan memudaratkan, bukan semakin baik. Kadang-kadang
kita sekarang ni bukannya mati kerana kelaparan, tapi banyakkan manusia ni dan kita ni banyak mati kerana kekenyangan. Banyak mati kerana makan ni, terlalu banyak makan mengikut hawa nafsu. Jadi makanan dunia ni tak pernah buat kita sentiasa kenyang, tapi makanan zikir tu yang kita kena ganti untuk menjadikan hamba Allah tu pilihan sebagai hamba pilihan. Jadi umatku akhir zaman ni makanan dia ialah zikrullah. Bagaimana yang Ustaz kata makanan dia dengan zikrullah tu? Bagi faham ya. Lepas tu orang soleh makan zikir dia adalah hidangannya. Jadi macam mana cara dia? Mereka macam kalau boleh orang-orang soleh ni dia tak mau habiskan masa dia dengan kunyahannya, dengan resepi-resepi masakan, dengan potong bawang dan sebagainya. Jadi tapi berbeza kalau kita seorang isteri, suami tu ada membawa lauk untuk kita gembirakan ahli keluarga kita, tapi kena cerdik. Tengok kicap kat rumah tu, pastikan sos kita kat rumah, jangan pula nanti cap Maggi yang kita beli untuk ahli keluarga kita. Jadi kita ikut-ikut resepi, lepas tu adalah kicap satu, kicap Cina punya. Tu kena berhati-hati ya. Jadi kita kena jadi, kalau tak pakai kicap yang ni tak sedap, nak pakai kicap muslim ni sebab dia tak sedap tak sedap itu sebab apa? Kandungan-kandungan. Jadi kita jangan terlampau mengikut hawa nafsu ketika nak buat hidangan untuk ahli keluarga kita. Sebab setiap hirisan bawang tu wanita-wanita muslimah semua tu ada pahala-pahala yang mengalir. Perempuan nak buat pahala ni bukan susah. Tak perlu pun nak kongsi share banyak dalam Facebook, nak bercakap-berceramah depan orang, tak perlu pun. Duduk dalam rumah dia, dia masak untuk suami dia, anak-anak dia dengan pedihnya, keluarnya setiap bawang-bawang, irisan bawang itu adalah pahala-pahala yang Allah Ta'ala beri. Cara tak langsung, perempuan paling tak susah sangat untuk membuat pahala-pahala kebaikan. Dan juga kalau makanan mereka hanya sekadar untuk buat pesakit, Ustazah biasanya bila Ustazah tengok, Ustazah akan pastikan sistem perut dia semuanya stabil. Kalau orang kencing manis ke, darah tinggi ke apa, kalau perut buncit memang Ustazah tak suka. Jadi selain Ustazah akan bagi cara makan hal yang betul, tengok dan sebagainya, salah satu ialah kurma. Jadi kurma ni Ustazah bagi yang sesuai dengan pesakit. Jadi semua orang tak sama. Jadi cara makan kurma ni dia ada cara. Selalu kita ambil, kita makan satu biji, kita makan banyak-banyak macam tu. Jadi kita selalu makan kurma, kita lebih suka banyak makan kurma yang jenis terus satu biji kita telan kat dalam mulut kita. Satu biji kita terus telan. Lepas tu kita makan macam tu. Itu pun walaupun kurma ini baik untuk kesihatan, tetapi kalau salah cara dia, berlebihan, dia akan memudaratkan dalam tubuh badan kita. Sebab setiap walau apa pun kita mesti ada sukatan dan cara. Selain kita tengok musim, keadaan, batu keadaan pesakit. Jadi di sini Ustazah nak ajar pada orang luar, cuba keadaan negara kita kalau kuarantin ke apa, sebaik-baik. Tapi Ustazah galakkan kalau boleh kurma tu jangan kita beli yang jenama yang pelik-pelik lah. Macam Ustazah tak menggalakkan yang diorang kata yang pusar, yang gemuk-gemuk sangat tu Kadang-kadang diorang kata ini daripada Palestin. Mana ada Palestin, semua dah kena bom dan apa sebagainya. Berhati-hati orang guna nama Palestin, tak tahu itu daripada Israel. Jadi kita kena berhati-hati Jadi ada yang kurma yang tu diorang sembuh tu, kita jangan beli kurma yang jenis yang terdedah sebab benda-benda ini tidak menjamin kesihatan kita. Jadi sebaiknya macam Ustazah ambil kurma ni, kita ambil, dia ada dua Ustazah nak ajar. Ini kalau kita buka ni, kalau kita buka puasa, kurma ni kita buka, kita belahkan dan biji kurma ini kita buat, kita bahagikan 7. Kalau untuk orang ada darah tinggi, kencing manis, kita bahagikan 1, 2, kita buat 3. Macam mana Ustazah nak buat? Itulah kita nak ajar. Setiap ini cara yang betul Ustazah nak ajar. Sebab bukannya Ustazah reka-reka. Ini Ustazah dah buat pada pesakit sunnah. Mereka akhirnya mereka dah kurang makan dan mereka rasa perut mereka sentiasa kenyang. Sebab saya tu diorang asyik dah kenyang dah tak macam dulu. Dulu asyik kejap nak makan. Dan mereka rasa macam kenyang dah. Dulu mereka tak boleh berpuasa dan sekarang mereka boleh berpuasa. Jadi kita dah cukupkan tunjuk ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap kurma ni, ini kalau orang kencing manis setiap layan ni kita baca. Kalau satu ni Ustazah lebih galakkan macam kita baca 3 kali selawat. Sekali kita baca kat selawat, kita dah selawat, kita kunyah. Bila kita nak masuk kunyah yang kedua, kita selawat dalam hati kita, cukupkan 3 kali selawat, baru kita makan yang kedua. Kita kunyah lagi. Kita kunyah lagi, sambil tu kita berselawat.
Jangan lalai. Jadi makanan-makanan ini akan menjadi ubat kepada kita. Antibody kita. Bukannya kita makan satu, kita makan macam tu. Ya, dan juga biji kurma jangan buang merata. Kumpulkan dalam rumah kita dan boleh buat kopi. Ya, boleh buat serbuk kopi kurma ni, dia ubat. Dan juga dalam masa sama, kurma ni biji dia juga kita letak dekat dalam pasu atau sebagainya, kita campak aje, nanti dia akan tumbuh dekat dalam rumah kita. Jadi kurma ini bagaimana? Ya, dia akan menjadi, sebab tu kita makan ni, oh perut kita akan kenyang. Cuba buat dulu. Dan semua itu ada cara. Macam kurma tu ni tadi ada cara dia. Untuk orang darah tinggi kecil manis, insya-Allah akan datang kalau Allah izinkan. Ustazah akan kongsikan orang sakit gout berapa sukatan dia, untuk selawat dia berapa. Macam kalau pesakit Ustazah, kalau waktu dia Ustazah tengok punca racun, tengok lidah dia putih dan sebagainya kerana keracunan dan sebagainya. Apa Ustazah suruh buat? Ustazah suruh satu biji ni, sama ada belah 3 atau belah 7. Jadi setiap satu belahan tu sekali selawat. Jadi tengok pada keadaan. Jadi sebab itu semua ini ada cara. Jadi kita bukannya oh ini sunnah ni kita pun makan banyak-banyak macam tu, mengikut hawa nafsu. Jadi itu salah. Jadi apa pun mesti ada cara. Jadi kunyahan tu mengambil masa, sambil tu kita berselawat ke atas Nabi. Mudah-mudahan berkat bila kita makan dia akan menjadi rawatan. Jadi berbeza kalau kita makan kita menelan. Beza. Selama ni orang tak sedar dia makan dia telan terus. Makan-makan telan. Kunyahan itu sebenarnya dia merawat semua elemen yang ke dalam kita, racun-racun dalam kita semua dia akan dah betulkan semua urat-urat kita. Sebab tu kita selalu kata dengan selawat tu, bekatkan kita dengan selawat. Mana kita baca 7 belahan untuk orang yang sakit gout, kencing manis dan sebagainya. Jadi kurma ni ingat berhati-hati, bukan semua. Jadi kita nasihatkan jangan mudah terpengaruh. Oh kata ni grade terbaik dan sebagainya. Untuk minta nasihat ke apa, kami daripada Persatuan Perubatan Sunnah minta nasihat tu tak ada masalah. Cuma kita ajar cara ini supaya di bulan Ramadan cuba buat ataupun buat daripada sekarang bulan Syakban ni, buat sekarang. Anda nanti rasa bulan Ramadan selama ni anda sakit perut ataupun anda rasa macam bila tak boleh nak puasa, anda akan rasa lain. Badan anda akan sihat, tenaga, tak mudah letih dan anda akan rasa sendiri hebat ni kita bila makan cara sunnah. Mana satu biji kita belah dengan 7 ataupun satu biji dengan 3 kali, satu belahan tu 3 kali selawat. Jadi benda-benda itu sebenarnya itu dah buat pada pesakit Ustazah dan nampak alhamdulillah. Maknanya mereka darah mereka semakin stabil dan baik dan juga mereka kurang makan benda-benda yang tidak baik sebab makanan di luar banyak dah bahan kimia, benda yang meragukan, yang akan memudaratkan diri kita. Sebab tu kadang-kadang kita jadi macam berat, dah makan-makan kita kuat tidur sebab benda itu melemahkan sistem-sistem dalam badan kita. Sebab tu makan tu menguatkan. Jadi berbeza. Jadi di sinilah rahsia yang Ustazah buka supaya anda belajar. Nanti bila dah habis PKP kita ni semua, jom kita belajar belajar perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Jadi pembelajaran ni tak ada kena bayar secara percuma. Sebab ini Persatuan Perubatan Sunnah Kitab Ati An-Nabawi yang berada di Kuala Lumpur. Jadi minta nasihat Ustazah tak kencing manis, darah tinggi, macam mana nak buat, sukatan ni macam mana, insya-Allah kami akan tolong. Sebab setiap tu Ustazah akan tengok setiap kelukaan, tahap luka dia tu bagaimana, di situlah Ustazah akan boleh tolong. Jadi insya-Allah, jadi apa-apa kita balik pada Ustaz mudah-mudahan ilmu ini amat bermanfaat kepada semuanya. Jadi amalkan di bulan Syakban, mudah-mudahan nanti berkatnya bulan Ramadan. Dan dikala kita keadaan beras dan susah dapat, kita carilah kurma dalam rumah kita, makan yang Ustazah ajar, satu biji belah 7 ataupun satu biji belah 3, satu belahan setiap kali 3 kali selawat. Tetapi kalau orang yang letih, cara dia satu biji belah 3, satu belahan 7 kali selawat. Ini kepada orang yang kerap lelah darah dia tidak stabil. Okey, nanti ada lepas pada Ustaz. Mudah-mudahan manfaat. Sama-sama kita amalkan dengan bismillah, jangan tinggal dan pastikan selawat dan jangan makan mengikut hawa nafsu. Walaupun ini adalah sunnah, walaupun ini adalah makanan yang halal, tetapi jangan melampaui. Okey, saya serahkan pada Ustaz. Baik, alhamdulillah kita telah bincangkan tadi tentang mukadimah solat dan betapa solat itu sangat berat. Allah Taala pun sebutkan solat itu memangnya berat tetapi tidak kepada orang-orang yang khusyuk.
tidak kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi mudah-mudahan orang yang khusyuk ya, dia akan mudah dan ringan ya untuk ya mengerjakan ya amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita teruskan ya. Kita masuk, saya khusyuk tu nanti ya, kalau ada masa saya akan sambung nanti ataupun insya-Allah malam esok ya, kita fokuskan kepada khusyuk ya. Untuk permulaan ini saya sebutkan ya asas-asas tentang ilmu yang berkaitan dengan solat ya. Di dalam azan kita selalu ya muazzin ya kumandangkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ya, yang memberi makna ya marilah ya mengerjakan solat ya, dan marilah menuju ya kejayaan dan kemenangan ya. Kejayaan dan kemenangan di sini bukan kejayaan dunia tuan-tuan ya. Kalau kita tengok azan satu ketika dahulu tu kat TV ya, bila azan kepada hayya 'alal falah ya, ditunjukkan oh kejayaan, orang dapat apa ni CJ dan sebagainya. Bukan ya, tak ada kena-mengena pun ya. Kejayaan di sini bukan cerita kejayaan dunia. Ya. Kejayaan di sini yang dimaksudkan ialah kejayaan nanti kita di akhirat. Ya. Kejayaan sebenar ialah kejayaan di akhirat, ya, bukan kejayaan dunia, ya. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan ke atas orang yang beriman yang tertentu waktu-waktunya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya solat ini ialah ya Allah taala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang telah mengucap kalimatus syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia berkewajiban untuk menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, ya. Dan kepada orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dirikan solat. Ya, dia akan buat solat ya qabliyah ba'diyah, dia akan sembahyang, kalau pergi ke masjid dia akan sembahyang tahiyatul masjid, dia akan solat ya tahajud, dia akan solat duha, dia akan solat hajat, ya, solat tengah malam, witir ya, dan ya seterusnya. Ya, itu adalah kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kehidupannya ialah dengan ya sujud, ya, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sekalian, fokuskan ke sini. Ya, kita pergi kepada sekarang sini je. Pengertian solat. Ni siapa yang nak catat, nak rakam ya, nak apa ni snap ke ya, boleh ya. Jadi solat itu di sudut pengertiannya ialah doa. Ni sekadar ulang kaji tuan-tuan ya. Jadi saya baca pun sepintas lalu ya. Sebab ramai antara kita yang pun dah tahu, cuma kita ulang kaji balik ya. Baik, solat itu maknanya ialah ya doa ya. Maknanya ialah doa ya. Jadi maknanya sepanjangnya ya bacaan-bacaannya itu kebanyakannya ya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah di dalam suratul Fatihah ya ada ayatnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah sahaja ya Allah ya kami memohon pertolongan ya. Itu adalah doa-doa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu semua adalah doa-doa tuan-tuan sekalian. Jadi keseluruhan solat itu ialah suatu permohonan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya sebaik-baik ya ibadat ini ialah ya, dirikan solat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ya ada masalah ya, apa-apa musibah yang mendatang, baginda sallallahu alaihi wasallam akan ya mendirikan solat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya dengan menunaikan solat. Solat ialah ucapan dan perbuatan. Dia ada bentuk ucapan ya, seperti Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah ya. Itu semua adalah ucapan yang dilafazkan melalui lidah kita ya.
Dan perbuatan, dia bukan hanya berdiri gitu saja, ya. Di sana ada berdiri, di sana ada rukuk, di sana ada sujud, ya. Di sana ada duduk di antara dua sujud. Jadi solat itu rangkuman daripada ya beberapa kalimah yang diucapkan dan beberapa ya bentuk perbuatan. Yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, ya, itu pengertian solat, dan disudahi dengan salam Assalamualaikum kanan dan Assalamualaikum di sebelah kiri dengan syarat-syarat tertentu. Itulah dia pengertian solat. Jadi solat itu ialah suatu perbuatan, ya, satu perbuatan dan suatu ya ucapan, ya. Yang dimulakan dengan takbir Allahu Akbar, ya, dan disudahi dengan salam Assalamualaikum dengan beberapa ketentuan syarat-syaratnya. Jadi itu adalah pengertian apa? Pengertian solat. Apakah hukum solat? Ya, hukum solat adalah fardu, ya. Fardu wajib ke atas individu yang mukallaf, ya. Mukallaf ialah orang-orang yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang sudah bersedia untuk menerima tugas dan tanggungjawab, ya, melaksanakan ya segala hukum hakam perundangan Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan balik seseorang itu, ya. Jadi apabila dia telah telah balik, ya, bermakna dia berkewajipan untuk menunaikan mendirikan solat dan menunaikan solat, ya. Jadi ini pengertian solat di sudut bahasa dan juga di sudut istilahnya, dan kemudian hukumnya ialah fardu, menjadi kewajipan setiap orang yang telah sampai kepada balik, hukum balik, seterusnya. Baik, sekarang kita pergi kepada syarat wajib dan juga syarat sah. Di sana pun ada syarat-syaratnya, tuan-tuan, ya. Sama seperti kita belajar syahadah tu, ya. Dalam syahadah itu ada syarat, dan juga ada rukun-rukunnya, ya. Jadi kita kena tahu apa syarat-syaratnya, ya. Kita kena tahu apa dalil kewajipannya, rukun-rukunnya, ya. Itu kita kena pelajari. Itu standard yang kita pelajari, ya. Tidak seperti satu ajaran, syahadat itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Siapa yang tak belajar tingkatan-tingkatan ni bermakna dia telah tidak mempelajari syahadah dengan sempurna, ya. Sebab tu dia katakan ramai orang syahadahnya tak betul, dia saja yang betul. Tetapi yang diajar di dalam fardu ain ini, syahadah itu ada syarat, sah, ada rukun-rukunnya, dan ada perkara yang membatalkan, tuntutan dan sebagainya. Begitu juga dengan solat, solat ada syarat-syarat wajib. Apakah syarat-syarat wajib untuk mendirikan solat, Sebelum itu ta'rif dulu. Syarat dulu. Syarat wajib ialah sesuatu yang bergantung kepadanya ketentuan wajib atau tidaknya sembahyang ke atas seseorang. Siapa yang berkewajipan untuk mendirikan solat ni? Orang yang bagaimana? Umurnya yang batas mana yang berkewajipan untuk mendirikan solat? Dan syarat sah ini ialah syarat yang menentukan kesahihan sesuatu sembahyang, atau dengan kata lain, kesahihan sesuatu sembahyang bergantung kepadanya, apakah sah ataupun tidak solat yang didirikannya. Kalau dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan, maka solatnya tidak sah, jadi itu adalah syarat-syarat sah. Jadi ada perbezaan sedikit di antara syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajib lebih kepada keadaan seseorang itu, apakah orang itu gila ke ataupun tak gila, sudah sampai umur ataupun belum sampai umur. Jadi itu namanya syarat wajib kepada seseorang, Syarat sah ini ialah nak mengetahui sama ada solat kita ini sah ataupun terbatal, sah kalau dia lakukan semua rukun-rukunnya, dan batal kalau dia melakukan beberapa perkara yang membatalkannya. Teruskan. Baik, kita pergi kepada syarat wajib solat. Ni siapakah yang berkewajipan untuk mendirikan solat?
orang yang bagaimana ya wajib untuk mendirikan solat. Yang pertamanya ialah baligh, ya. Orang yang telah baligh ataupun orang sebut ya orang yang telah ya cukup umur, iaitu dengan beberapa tanda lah ya, anda sudah tahu ya, dengan mimpi, dengan keluar ya. Jadi orang lelaki ataupun orang perempuan ya, umurnya kadang-kadang ya berbeza-beza di antara satu sama lain, tetapi ya ghalibnya kepada orang lelaki ya berusia 15 tahun ya. Tapi itu semua terpulang ya kepada keadaan masing-masing ya. Kalau orang-orang zaman dahulu, wanita-wanitanya ya umur 10 tahun pun ya sudah ya baligh ya. Jadi sekarang terpulang. Ada orang yang balik umur 12, ada orang yang balik yang mungkin lewat sedikit sampai ke umur 15. Tapi kebanyakan 15 lah. Ya, itu dia punya batas ya. Jarang-jarang sekali umur 18 tapi tak balik lagi ya. Jarang-jarang berlaku. Yang kedua yang wajib mendirikan solat ialah orang Islam. Ya, dia sudah balik, kemudian dia orang Islam ya. Bila dia orang Islam, maka dia berkewajipan untuk ya menunaikan solat ya. Jadi kepada orang kafir ya, dia tak solat lah ya. Yang ketiganya ialah ya berakal, maknanya sempurna akalnya, sehat akal fikirannya ya, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan gila ya, majnun ya. Jadi akalnya itu waras ya, dia boleh, dia mengerti ya dengan ya arahan, perintah dan juga larangan. Dia tahu ya. Tapi kalau orang larang dia buat ya, orang suruh ya dia tak buat ya, itu maknanya akalnya belum sempurna ya. Jadi ya orang itu mesti berakal. Akal dia ya, dia bukan orang yang sakit mental. Dan yang keempatnya, dia mestilah dalam keadaan suci ya. Kalau tak suci ya, nak sembahyang macam mana? Ya, jadi dia kena suci daripada hadas kecil dan dia juga kena suci daripada hadas besar. Jadi ya, hadas kecil dan hadas besar mestilah disempurnakan terlebih dahulu ya. Kemudian barulah dia ya mengambil air sembahyang ya, dan dia mendirikan solat ya. Ini adalah orang yang wajib mendirikan solat. Jadi selain daripada orang ini belum wajib lagi. Siapa dia? Ya, kanak-kanak ya yang masih berusia ya 7-8 tahun barangkali ya. Jadi ya kita cuma latih dia untuk solat ya, didik dia untuk solat ya, tetapi dia belum lagi menerima hukum ya wajib mendirikan solat. Yang keduanya ya orang Islam lah. Jadi di sini terkeluarlah orang kafir, orang yang murtad tu ya. Kemudian yang ketiganya berakal, terkeluarlah orang gila. Ini orang gila tak termasuk lah ya, orang yang hilang akalnya ya, dia tak termasuk ya. Dan kemudian dia suci. Jadi orang yang berhadas ya, dia tidak wajib selagi ya dia tidak menyuci ya hadas kecil dan juga hadas besar. Terus kita pindah ya. Terus ya. Jadi saya rasa saya tidak bahas yang inilah, teruskan ya. Baik ya, kita terus pergi kepada ya syarat sah solat ya. Apakah dia ya syarat-syarat ya solat seseorang itu dikira sah ya. Dan ya kalau tidak melakukan benda ni bermakna solatnya batal ya, solatnya tidak diterima ya. Baik, yang pertama ialah ya seseorang yang mendirikan solat mestilah dia yakin ya bahawa ya telah masuk waktu solat yang mahu ya dilakukan. Ya, kalau dia nak sembahyang Zuhur, mesti ya waktu Zuhur telah masuk. Ya, katalah Zuhur sekarang ini ya pukul apa? Lebih kurang pukul 1 lebih. Katalah 1:30 ya. Jadi ya dia sembahyang sebelum masuk waktu. Ya, dia sembahyang sebelum masuk waktu. Umpamanya pukul 12:30 dia dah sembahyang ya, sembahyang Zuhur ya. Jadi sembahyangnya tidak sah. Kenapa sembahyang tak sah? Sebab dia melakukan ataupun mendirikan sembahyang di luar waktu ya. Ataupun dia sembahyang ya setelah habis waktu Zuhur ya, umpamanya pukul 5 dia sembahyang Zuhur ya, sedangkan pukul 5 tu dah masuk waktu Asar ya. Jadi waktu untuk mendirikan solat Zuhur itu telah habis ya. Jadi orang yang sembahyang di luar daripada waktu sembahyang yang mahu didirikannya itu ya, solatnya tidak sah. Jadi pastikan ya telah masuk
waktu. Dan inilah dia hikmahnya tuan-tuan sekalian, ya, masjid-masjid, surau, madrasah, ya, semuanya, ya, azan supaya nak memberitahu kepada orang ramai, ya, bahawa, ya, waktu sembahyang telah tiba, supaya orang, ya, tidak sembahyang di luar daripada waktu yang ditetapkan. Jadi kita mesti yakin tuan-tuan, ya, tak boleh, ya, main sangka-sangka, ya, tak boleh main syak, ya, main agak-agak saja, ya. Jadi mesti dengan yakin, ya. Dengan yakin tu sama ada orang pandai melihat, ya, keadaan matahari, ataupun, ya, tengok, ya, dengan jam, ya, kemudahan jam ada, ya, sekarang ni ada, ya, apa ni, handphone, ya, kat handphone ada waktu, jadi mudah untuk kita nak tahu, ya, waktu, masuk waktu ataupun belum masuk waktu solat-solat tertentu. Yang keduanya, suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil, ya. Jadi orang yang tidak bersuci daripada kedua-dua hadas ni, kalau dia mendirikan solat, maknanya solatnya tidak sah. Orang yang, ya, dia kencing ataupun berak, ya, kemudian dia belum lagi membasuh kencing dan juga beraknya, tiba-tiba dia mengambil air sembahyang dan terus, ya, dia ambil wuduk dan dia solat, maka solatnya tidak sah, ya. Ataupun dia solat, ya, dia solat, ya, di dalam pakaiannya, dalam tubuhnya, ya, mengandungi najis, ya. Ada najis-najis, ya, yang dia belum buang lagi, ataupun pakaiannya terkena najis, ya, solatnya tidak sah, ya. Jadi pastikan, ya, kita dan juga, ya, keliling kita waktu kita solat tu tempat yang bersih daripada najis. Yang ketiga ialah menutup aurat dengan sempurna. Tidak sah solat seseorang yang tidak menutup aurat, ya. Umpamanya orang lelaki, dia solat dalam keadaan memakai seluar pendek, ya, yang lebih rendah daripada lutut dia, bermakna dia tidak sah solatnya, ya. Orang perempuan, ya, dia solat tetapi tidak menutup auratnya, tudungnya tidak, ya, tidak lengkap, masih lagi nampak rambutnya, ya, maka solatnya tidak sah. Kerana apa? Kerana dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadi berhati-hati, ya, kaum wanita, ya, bila pakai tudung, pakai telekung tu, pastikan, ya, tidak ada, ya, kelihatan rambutnya, ya. Pakai dengan sempurna, ya, dengan kelonggaran yang, ya, yang sempurna. Jangan pakai dalam keadaan, ya, pakaian yang ketat, terbelah sana terbelah sini, kita sembahyang, maka sembahyang tidak sah, ya. Dan, ya, yang kelima, ya, syarat yang kelima supaya solat kita sah, mestilah menghadap kepada kiblat, ya. Jangan kita, ya, solat, ya, membelakangi kiblat, ya. Jadi kalau kiblat itu arahnya ke sebelah sana, kita mesti menghadap, ya, sembahyang menghadap ke sana. Jangan kita menghadap ke belakang, ke kanan ataupun ke kiri, ya. Kiblat itu ialah, ya, wajah kita, ya, menghala, ya, ke, ya, apa ni, Masjidil Haram, ya, ke Kaabah, ya. Jadi itulah dia kiblat, ya, orang-orang muslimin, ya, yang perlu kita jaga, ya, kelima-lima perkara ini untuk memastikan solat kita benar-benar sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini, ya, cukup, ya, pelajaran kita sampai kepada syarat sah solat ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat mencatatnya, ya, dan dapat, ya, ambil pelajaran ini, ya, dan sambungannya insya-Allah, ya, kita akan sambung, ya, pada hari-hari yang lain. Jadi cukup untuk setakat ini. Serah balik kepada Ustaz. Sambung lagi. Ada banyak lagi tak? Ada. Ha? Sebelah. Okey, sebelum Ustazah ni ada satu peringatan, ya. Ustazah sebagai yang melawatkan orang, cara perubatan cara sunnah, ya, setiap penyakit tu dengar betul-betul, ya, apabila Nabi dah cakap jelas, ya, Allah Ta'ala pun dah ingatkan jelas, segala penyembuhan itu tidak ada kepada satu yang haram dan yang meragukan. Jadi ada satu yang penting Ustazah nak kongsikan bersama-sama. Tadi saya dah cerita tentang bab pemakanan, cara makan kurma, itulah sebab baik. Cuma pastikan kurma tu janganlah kadang-kadang yang murah, kadang-kadang daripada Cina punya jenama mai rasa tu. Minta maaf lah saya terpaksa sebut sebab banyak benda ni daripada Cahaya Nur Alina, daripada itulah,
orang-orang tu. Jadi Cina-Cina tu kena tinggalkan jauh lah pada Iran ke apa ke. Tolong perhatikan ada khianat di situ nanti. Takut makanan kurma nanti kotor dengan cara diorang buat apa sebagainya. Kita makan macam tu. Jadi kita harapkan berkat kita membeli kerana nama sunnah, tapi yang merosakkan nanti kerana orang-orang yang macam ni, tak bersihnya, tak jaga dan sebagainya. Jadi itu nasihat Ustazah berhati-hati ya. Tapi apa yang Ustazah nak ingatkan Allah Ta'ala ingatkan satu perkara yang paling amat penting. Wahai orang yang hendak melaksanakan ibadah, kamu wajib menjaga perut dan menjadikannya baik. Dengar apa yang Allah Ta'ala nak ingatkan. Wahai orang yang hendak melaksanakan ibadah, ingat kita ni tujuan kita katakan tadi. Kita makan ni pun satu ibadah. Lepas tu kita baik makan kita, baiklah semuanya. Masuk baik ni kadang-kadang orang tertipu. Diingatkan makan, minta maaf lah supplement tu diingat baik, herba tu baik dan sebagainya. Makanan yang baik itu ialah makanan seharian kita tu. Itulah ubat, itulah segalanya, itulah vitamin kita, itulah segalanya. Jadi teliti betul-betul makanan yang nak dimasak untuk ahli keluarga. Jangan kita laungah macam tadi ada pesakit Ustazah nakal dia, bukan nakal, tak tahu jadi dia pun buatlah kari ikan campur dengan susu. Ustazah kata melompat Ustazah baca ni bila nak kongsi ikan tu ikan campur dengan susu, tak nak ganti pada santan, tak boleh jadi benda-benda ni kita kena jaga. Jadi supaya kita tu kenapa? Kita kena belajar. Apa tu belajar apa? Belajar perubatan cara sunnah 100%. Sebab setiap pemakanan ni ada mizaj dia. Kita kena tahu cuaca di luar dan sebagainya. Ahli keluarga kita ramai demam ke, ramai yang sakit kerana apa. Jadi kita kena sensitif. Lepas tu kita kena belajar. Jadi di sini Tata nak ingatkan, wahai orang yang hendak melaksanakan ibadah, kamu wajib menjaga perut dan menjadikannya baik. Sebab perut merupakan salah satu bahagian tubuh yang paling suka diperbaiki. Setiap penyakit tu berpunca daripada perut. Ingat. Jadi perut tu juga paling suka diperbaiki. Sebab tu orang tanya Ustazah, bila lagi orang yang darah tinggi, kencing manis semua, Ustazah tengok perut dia je. Orang kata, boleh ke Ustazah? Perut saya besar macam ni. Ni lemak lah Ustazah. Bukan lemak. Jadi Ustazah buktikan. Ustazah akan check. Adakah kerana ginjal dia ataupun dia punya usus tu bermasalah. Bahagian mana yang masalah. Sama ada air terlampau banyak. Kita makan, kita diperlukan makan, minum dan nafas. Terlampau banyak minum air pun tak elok. Terlampau makan banyak pun tak elok. Sehingga mengganggu pernafasan. Jadi kita kena 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk pernafasan. Jadi tak akan pastikan. Kadang-kadang orang susah nak nafas, menggah. Itu semua punca daripada kadang-kadang makan tu terlebih. Kadang-kadang minum tu berlebihan. Bukan sekadar halal. Tapi pastikan sama ada kita makan berlebihan ataupun tidak. Macam saya katalah kurma walaupun nampak halal. Tapi selama ni kita fikir makan 7, kita makan banyak-banyak macam tu kurma sampai mengah. Sebenarnya 1 biji tu kita belah 7, 1 belahan 3 kali selawat. Ada orang 3 biji, 1 biji tu belah dengan 3, 1 belahan tu setiap sekali selawat. Tengok kepada keperluan pada tubuh badan manusia. Jadi ada juga tengok pada jenis sakit. Jadi apa-apa pun tengok pada keperluan setiap manusia. Jenis kurmanya. Macam kalau nasihat Nabi, kurma ajwa. Kurma ajwa tu macam mana? Dan tu kita kata pastikan selawat kita macam mana. Belah dengan 7. Dan semua tu ada ilmu. Semua tu ada ilmu dia. Jadi jangan kita buat sesuatu tu tanpa ilmu. Sebab tu kita suruh belajar. Jadi dari perut tu bisa timbul berbagai kejadian pada anggota tubuh. Kerana perut ni menyebabkan semua sistem dalam badan kita, anggota badan kita akan efek. Sebab itulah kadang-kadang kitanya mudah ngantuk, badan kita jadi lemah. Lepas tu dia tidak, yang paling bahaya kerana makanan lah tidak mampu memelihara kita untuk beribadah kepada Allah. Kerana apa? Kerana membuat kita untuk melakukan dosa. Dia akan merangsang kita untuk melakukan maksiat. Dia akan merangsang kita melakukan dosa. Tak pasal-pasal kerana kita makan cara yang salah yang membuat kita terangsang. Tak boleh. Ada benda-benda yang kita kena tahu. Sebab kadang-kadang anak kita kenapa jadi macam ni? Cara pemakanan kita kadang-kadang suatu keluarga kadang-kadang dia macam dilupakan hak anak. Macam kita kuarantin ni, tolonglah pentingkan hak anak juga. Jangan kita fikir apa yang kita nak makan. Kita beli beras dan semua. Beli hak anak juga. Apa salah kita beli biskut, beli apa untuk hak anak. Kadang-kadang budak ni sampai dia tak faham apa berlaku di luar.
Jadi kita cara menunjukkan anak, kau tak faham ke ni? Dia makanlah macam itu, makanlah macam itu. Jadi hak anak kita cuba. Kalau kita menunaikan hak anak, Allah Ta'ala tunaikan impian-impian kita. Sebab kita jangan pentingkan diri sendiri. Ibu bapa tolong. Keadaan kuarantin jangan fikir periuk dah sebelum kita nak makan aja. Fikirkan juga untuk anak, kesukaan anak kita apa. Sekali-sekala apa masalahnya kita pergi kedai-kedai yang ni, kita beli satu tin biskut kegemaran anak-anak. Sekali-sekala kita nak menghiburkan hati mereka. Kadang-kadang anak dia makan nasi, dia tak rasa kenyang. Sebab apa? Bila dia makan benda-benda itu, dia akan merasai kenyang. Tapi tengoklah jajan yang macam mana. Jangan jajan-jajan yang mengarut. Cuba kita dah macam buah ke apa ke kesukaan anak-anak kita. Jadi, sebab itulah seorang Islam, kena ambil kira dan kena perhatikan soal makannya, bagaimananya, macam mana Ustazah ajar tadi cara makan kurma tu, semua tu ada cara. Jadi bukannya kita pakai buat nanti, ni pun viral, cara makan macam ni. Jadi Ustazah kata, kalau anak Ustazah akan tengok pada pesakit, mula Ustazah suruh keluarkan racun, dan dalam yang masa yang sama Ustazah akan bagi bantu untuk kuatkan balik tenaga dia, dan Ustazah nak bagi dia kurangkan makan benda yang macam makan makanan biasa-biasa. Lepas tu Ustazah kata makan berapa Ustazah? Satu biji belah 3, satu belahan 3 kali selawat tiap kali lepas solat. Ustazah buat macam tu supaya apa? Dia kurang makan dan benda-benda yang boleh mendaratkan. Sebab Ustazah perlu ganti kepada darah yang baru. Supaya hati mereka jernih, hati mereka akan jadi cerdik. Mereka pula nanti Ustazah akan pastikan mereka, mereka kata saya dah tak makan banyak Ustazah, saya tak minum banyak, tapi kenapa saya asyik berak je Ustazah, kenapa tak asyik kencing? Itulah dia makanan-makanan stok lama dalam perut kita ini menyebabkan bawa pada penyakit yang mudarat di kita. Jadi kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kita rasa tak kaya kita berak kencing tapi kita tak tahu pun kita simpan stok dalam perut kita. Satu orang kalau perut buncit, tolong susah hati. Ustazah kalau orang yang kenal Ustazah, kalau selagi perut buncit, memang Ustazah tengok orang Ustazah yang susah hati. Apa ucapan Ustazah? Ya Allah, ampuni dosa hamba-hambamu di atas kekilafannya ya Allah. Berilah ia kebaikan pada rezekinya. Takut rezekinya yang subhan. Kita tak tahu lagi benda yang haram lagi. Kita tak tahu cara punca dia. Nampak rezeki kita halal, rezeki kita mengajar, rezeki kita menuntut ilmu, rezeki kita sebagai doktor dan sebagainya. Tetapi dalam rezeki kita itu, kita kadang-kadang lalai solat. Bila lalai solat, rezeki kita dapat semua tak memberi kebaikan kepada kita. Jadi waktu sekarang ini, tekad dalam diri, apa-apa pun Allahu Akbar, aku nak dulukan solat. Apa-apa aku nak dahulukan solat. Sebab apa? Bila kita solat, di situlah pintu rezeki kita akan menjadi barakah dan akan menjadi baik, dan sebaik-baiknya kepada ahli keluarga kita makan minum. Sebab apa? Waktu kita tengah sibuk, kita tidak pernah lalai dan lupa, dan kita perlu kepada Allah supaya kita bila kita solat, dia mencaskan bateri-bateri yang dalam tubuh badan kita ini, supaya kita sedar, aku ni hamba, aku berdiri ni atas kekuatan Allah, kena dengan pertolongan Allah, aku disembuhkan, aku disihatkan, aku sihat, aku boleh bekerja untuk ahli keluarga aku, untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, aku boleh beribadah, dan aku boleh berbuat kebaikan pada anak isteriku dan kepada diri aku sendiri. Jadi itu dia, supaya kita menjadi orang yang melewatkan waktu sembahyang, orang menjadikan Allah nombor 2. Dan kadang-kadang orang yang tak solat, sebenarnya dia adalah orang yang menyombongkan diri. Dia rasa dengan kehebatan, walaupun dia tak cakap, tapi perbuatannya itu menunjukkan bahawa dia adalah manusia tak perlu kepada Allah sebenarnya. Jadi jaga. Sebab tu kadang-kadang rezeki tu, kadang Allah Ta'ala tegur kita, benda kita kata, aku mengajar, aku ustaz, aku ceramah orang sana sini, kadang-kadang perut kita besar, kadang-kadang kaki kita kenapa jadi busuk. Makanan yang kita makan asalnya okey, dan akhirnya kaki kita menjadi busuk. Itu teguran Allah yang cukup hebat. Makanan kita tu, kenapa kaki kita jadi busuk? Kenapa? Bukan saja-saja. Sebab itu kena kaji makanan kita, dan kaji dalam soal kita mencari rezeki, kaji juga dalam soal kita waktu solat, di mana kita utamakan. Bunyi Allahu Akbar, kita henti, kita dahulukan Allah Ta'ala dalam soal mencari rezeki ni. Jadi benda ni kita kena ambil ni. Lepas tu sekarang kalau tengok pesakit, ya Allah, ya Tuhan, ampuni hamba-Mu. Di mana silapnya ya Allah? Kadang-kadang kita mencari rezeki dengan kesombongan. Dari setiap kesombongan, walaupun kita setiap ustaz dah ke, saya ustaz ke, Allah Ta'ala bagi je penyakit darah tinggi, kencing manis, dengan kaki-kaki kita menjadi busuk. Tak payah kata lain lah, bukan kerana ini, kerana itu. Karenanya kamu lalai kepada Allah, dan kamu abaikan nasihat Allah Ta'ala. Perhatikan perut kamu. Jadi kita nak makan suplemen ke, kita nak makan ubat apa pun, kena ambil tahu ubat ni halal atau haram.
Sebab dia akan menjadi darah daging. Dia akan merosakkan sistem usus. Bukan senang nak baiki. Lepas tu rasanya darah tinggi. Dah darah tinggi makan. Terus rosak buah pinggang. Dah buah pinggang rosak pada sistem lain. Lepas tu Allah bagi akal untuk kita fikir. Sampai kaki kita jadi busuk. Tapi hebatnya berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Ini ramai kita banyak bukti-bukti mereka kaki yang dah busuk macam mana baik. Maknanya diperbaikikan, tak perlu pun ubat-ubat yang lain yang meragukan yang haram konon-konon kalau tak makan yang ni walaupun setekek macam tu sakit macam tu kita tak makan pun kita rasa macam nanti matilah, nanti mudaratkan, nanti darah tinggi kita akan naik, kencing kita akan naik. Tapi bila mereka betul-betul cara sunnah tak ajar macam mana cara makumah betulkan balik semua, syukur alhamdulillah kehebatan sunnah 100% membuktikan mereka kaki yang semua jadi elok balik. Jadi cantik balik, tak ada dah. Sebab tu saya kata kalau seorang Muslim dia nak tahu, kita tengok rambutan. Rambutan kalau luar dia busuk hitam, maknanya dalam dia busuk. Begitu juga diri kita. Jangan ingat apa kita makan, kita selama ni kita rasa aku cakap seolah-olah tak ada Allah Ta'ala jaga, tak ada apa-apa pun, Allah Ta'ala tak balas pun, aku tak jaga solat tak ada apa-apa pun. Pantau di situ Allah jadikan darah daging dan kaki kita akan menjadi busuk, badan kita jadi busuk. Jangan buat main-main, Allah Ta'ala balas Jadi kita berhati-hati juga sesungguhnya hak-hak orang makan hak anak yatim secara zalim. Mereka menelan api di dalam perutnya. Banyak kita tengok tamu bulan Ramadan ni. Orang buka tahfiz gunakan nama anak-anak yatim. Sebab apa? Untuk mendapatkan sumbangan. Ini banyak berlaku tapi sebenarnya anak yatim tu ada berapa orang aja. Tapi yang banyaknya habis macam tu. Lepas tu kita makan berlebih-lebihan. Sedangkan ada hak-hak fakir miskin. Kita abaikan jiran kita, abaikan orang fakir miskin. Engkau siapa? Kau orang Indonesia, tak ada kena-mengena dengan aku orang Malaysia. Jaga Engkau orang Yaman, tak ada kena-mengena pun dengan aku Malaysia. Allah Ta'ala tak cakap apa. Siapa saudara kamu yang kalimah syahadah, maka mereka adalah saudara kamu. Dan kita bertanggungjawab atas mereka. Jadi jangan tengok meja kita banyak dekat situ sampai perut kita dah besar, perut kita buncit, kita tak rasa susah hati pun. Nak pakai baju pun kita tengok, kita ingat kita boleh tutup dengan kempis-kempiskan perut. Pakailah baju yang kempiskan perut. Sedangkan benda itu tidak boleh disorok kerana dia akan memudaratkan kamu. Sepatutnya ambil iktibar di sebalik perut kita dah membesar sebagai dan buncit dan sebagainya. Ambil iktibar. Lepas tu Ustazah akan susah hati. Kalau Ustazah akan tengok, Ustazah akan cara jujur. Ustazah takkan nak cakap secara sesungguhnya. Ustazah akan cakap terus terang. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Tolonglah. Satu Ustazah akan cuba. Lepas tu Ustazah akan duduk tengok. Lepas tu kita duduk pula. Tengok dia Ustazah cuba bantu. Pada segi zahir. Lepas tu daripada pula apa yang perlu. Ustazah akan cuba ganti yang macam ni. Jadi supaya siapa yang berubah cara sunnah Rasulullah SAW, risaulah kamu kalau perut kamu buncit. Jadi perut buncit ni kena risau Jangan orang kata nak makan buat slimming. Salah. Makan buat slimming bukan dapat slimming ni dapat. Slimming ni sekejap. Habis rosak usus kita. Kita tak boleh nak kontrol. Kalau kita tak nampak punca Allah besarkan perut kita sampai kaki kita jadi busuk, kita tak sedar dosa kita kat mana. Kita dah ingat ubat ni menyembuhkan, ubat ni menyembuhkan. Akhirnya badan kita makin teruk, makin hancur dan tahu-tahu kita mati jumpa dengan Allah. Tak sempat nak memperbaiki diri kita. Risau. Jadi benda banyak lagi. Satu Allah ingatkan orang yang makan barang haram dan subhat itu ditolak menghadap Allah. Ingat jangan kata benda ni darurat siapa yang menganggap macam tu, ingat Allah Ta'ala orang yang makan barang haram. Ini dalam ada Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, api neraka lebih berhak membakar daging tersebut. Ingat, lepas tu Ustazah ajak orang, jomlah kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Tinggalkan yang haram isbah. Ustazah akan buktikan kepada semua orang berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Kamu akan melihat kebenaran, kehebatan daripada janji Allah dan mengikuti Rasulullah SAW cara yang betul. Bukannya orang niaga 4-in-1, 6-in-1 lah. Masing-masing dakwa minyak zaitun dia terbaik, batu soda dia terbaik. Kita pun makan ikut macam tu. Sehingga tak ada arah kita pun. Jadi sebenarnya Ustazah dah buktikan. Banyak bukti-bukti tu. Cuma kita tak boleh. Ustazah terikat. Melainkan pesakit sendiri yang cerita, bukan Ustazah. Pesakit sendiri yang cerita benda ni, bukan Ustazah yang ceritakan. Sebab Ustazah nak lihat pesakit mana yang dia telah Allah Ta'ala bukti pada diri dia sendiri. Kalau dia ikut dengan perubatan cara sunnah 100%, dia nampak kepada diri dia sendiri kebenaran itu. Asal kaki, kalau dia biarkan kaki dia akan jadi busuk lagi, potong kaki dan sebagainya. Tapi dengan berubah cara sunnah, dia nampak kesannya dan kebenaran itu. Kalau dia adalah menjadi Allah Ta'ala
hidupkan dia supaya dia menjadi saksi kepada orang-orang yang lain. Tapi kalau dia menyembunyikan kesaksian itu, takutlah kamu dengan Allah Ta'ala. Itu je mampu saya kata. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kamu menyembunyikan kebenaran yang kamu tahu. Termasuk golongan itu, takut nanti Nabi pun tak kenal kita nanti. Sebab apa? Kita tahu benda-benda, kita tak nak ajak orang lain. Orang nak dengar ke tak nak dengar, terpulang. Sampaikan. Memang benda yang kita mencegah kepada engkau, benda yang berlari dengan orang tak suka. Memang dia anggap asing. Apa ada pula makan minyak zaitun. Aku dah makan lah minyak zaitun. Aku dah makan lah soda. Aku dah makan ni tak baik pun. Tak baik tu bukan dia kerana benda tu. Yang tak baik tu kerana kamu benar-benar makan mengikuti keperluan kamu atau tidak. Adakah itu grade perubatan atau tidak? Jangan sombong. Ini yang ada orang beberapa orang. Dah saya tahu. Dia tak nak jumpa dengan saya. Tengok pun tak nak. Dengar pun dia tak nak. Ada tengok pandang macam ni pun. Dah makan ni. Ada penyakit apa? Wallahualam. Allah lebih tahu. Tetapi untuk orang awam, siapa nak tahu perubatan cara sunnah Rasulullah SAW? 100%. Jom belajar. Apabila dah habis PKP ni, jom kita belajar betul-betul berubat cara sunnah Rasulullah SAW. Berhati-hatilah kita dengan orang niaga ni. Supaya apa? Kita bila berubah cara sunnah, kita nampak kehebatan dan kita makin beriman dengan Allah dan juga Rasul. Makin beriman, makin sujud, makin kita taat kepada Allah, makin kita mengikuti Rasulullah SAW. Bukan makin tinggalkan Rasulullah SAW. Bukan makin tinggalkan Allah. Kita menjadi manusia sehingga kita nampak kebenaran ni. Apa lagi kalau ini kita nampak ikut perubatan ni, tu badan jadi macam ni. Apa lagi soal kehidupan kita kalau kita mengikuti apa yang dibawa oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Benarlah sunnah tidak pernah berbohong. Jadi jangan ikut orang makan ni nak larikan COVID-19 ni, buat ni suka-suka ikut ni. Ada manusia semua tak sama. Ada orang suka makan herba, ada orang suka makan supplement, ada orang makan ubat hospital grade macam ni, ada orang makan ubat macam ni macam tu. Sebab tu saya kata bila berubah cara sunnah, tinggalkan yang lain. Tumpuan kamu hanya pada satu, iaitu 1% cara sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu kalau sekarang ni saya tak boleh nak tolong orang, sebab saya tak tahu, saya tak boleh nak pergi, saya tak boleh nak usik, saya tak boleh nak sentuh, saya tak boleh nak bau. Sebab kebanyakan yang dah tercemar. Saya nak cakap macam mana? Sekarang ini adalah lebih baik saya berdiam pada untuk beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan diberi peluang kita semua akan berjumpa dan anda akan nampak sebenarnya kebenaran dan kehebatan hanya Allah dan juga Rasulullah SAW apabila manusia itu merendah diri kepada Allah. Dan satu lagi Allah Ta'ala berfirman, jangan pula hampiri, jangan pula sedang kamu dalam ini keadaan junub. Jadi apa yang saya nak ingatkan, orang yang makan barang haram dan subhat itu ditolak untuk menghadap Allah, iaitu sulit untuk mengerjakan ibadah. Salah satunya Allah Ta'ala sulitkan kamu untuk ibadah. Nak kerja ibadah malas, nak sembahyang malas, ini malas. Automatik Allah Ta'ala buat. Daripada apa? Kalau anda ada tanda-tanda tu, makna kaji yang pertama soal pemakanan kamu. Aku dah makan benda halal lah, aku makan benda yang jelas halal, aku tak makan benda yang haram. Perhatikan duit rezeki kamu. Adakah duit rezeki kamu buat tu menyadar kamu solat atau tidak? Ada tak kamu bersedekah pada fakir miskin? Islam ni bukannya penting di sendiri. Kena ambil tahu orang keliling kamu. Lepas tu kita makan batu, pastikan halal. Pastikan ayam, daginglah ayam yang disuntik di orang kita asalkan murah. Iman tu lebih tinggi lah daripada harga ayam yang murah. Jaga orang nak kita dengan ayam murah je. Benda murah kita pun ambil. Tak bubuh apa pun kita tak tahu. Kita pun beli. Asalkan makan. Jangan tanya satu sudut ayam halal atau tidak. Tanya sudut ayam memang halal, tapi ayam akan menjadi haram. Benda itu apabila ayam itu diletakkan sesuatu yang meragukan dan ayam itu disembelih pun tak sempurna, maka dia akan mudarat. Ayam yang disembelih tak dibacakan dengan bismillah, mudarat pada kamu. Asalnya halal, tapi menjadi haram dimakan apabila ayam itu tidak disembelih dengan baca nama Allah. Jadi berhati-hati, bukan saja itu, dengan cara-cara nak sembelih ayam tu orang soleh, orang yang macam mana. Ini orang yang seokok, lepas tu sambil tu sembelih ayam, macam mana. Jadi kena berhati-hati, Sebab itulah, sebab yang layak digunakan untuk berkhidmat pada Allah hanyalah barang suci, lagi pula disucikan. Jadi benda-benda tu jelas. Jadi benda ni kadang-kadang lebih jelasnya seperti telah kita ketahui bahawa orang
yang junub dilarang masuk ke dalam masjid. Begitu juga orang yang mempunyai hadas tidak diperbolehkan memegang kitab suci Al-Quran. Wallahu alam. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Semoga semuanya ambil iktibar, semuanya istighfar. Ya, jangan kita terus menyombongkan diri. Dan syukur ya tadi saya pun dengar di TV3 tadi berita buletin TV3 ada cara yang konon-kononnya apalah yang untuk sembuh-sembuh tu ya. Untuk 99% itu pegangan mereka lah masing mengatakan malaikat mall lah ada buat kalau masuk selamat orang-orang yang begitu tak ada ragu kata kuman pun dah lari macam tu kalau macam tu jom apa kata kita sama-sama beri cadangan agar masjid dibuka dengan kaedah SOP bukannya semua orang boleh pergi ke masjid ada SOP-nya. Dah 3 kali Jumaat kita tinggalkan, takut-takutlah bala Allah Ta'ala bukan corona yang datang bala dunia yang kita tak tahu apa akan berlaku pada bumi. Takut kita dengan Allah Ta'ala. Jadi lebih baik kalau dah ada cara macam tu yang telah dicipta kalau kat mall diorang boleh sediakan apakah masjid-masjid rumah Allah yang dipilih untuk ibaratkan masjid tapi dengan cara SOP yang telah diluluskan. Jadi itulah bukannya bila kita cakap masjid tu dibuka, bukan kita nak cakap semua orang boleh masuk masjid, orang sakit tak payahlah datang masjid, semuanya ikut SOP lah. Jadi itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan keampunan, keredoan kerana kita tahu beratnya besok di akhirat. Orang yang tak rasa masjid tu penting, orang tak merasai solat tu penting, mereka tak merasa benda tu berat besok di akhirat. Makanan benda tu nak kaji, nak selidik, itu tak penting sebab bagi mereka dunia itu bagi tempat mereka. Orang yang pegang pada akhirat, orang yang takut dengan Allah Ta'ala, kembalilah kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya ustazah pun tidak ada daya upaya apa daripada ayat azab tadi surah 33 teguran pada diri ustazah sebagai seorang wanita, seorang perempuan. Jangan kamu berlemah lembut pada suara lembut dengan lelaki-lelaki di luar sana. Dan mudah-mudahan Allah ampuni, Allah Ta'ala beri kita semua kebaikan dan rahmat. Allah Ta'ala beri peluang kita untuk bertaubat dan kita sama-sama istighfar. Yang tak mampu kita buat, kita mohon kekuatan Allah. Jangan terhentam aja. Lebih baik kita istighfar. Ya Allah, baru kita sedar aku ni seorang munafik. Ini arahan Allah. Aku tak mampu nak buat, ya Allah. Beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan, aku buat kerana Allah. Untuk aku berubah kerana Allah. Untuk aku buat sesuatu kerana Allah. Itu lebih baik daripada kita terus menolak. Minta pada Allah Ta'ala. Dia pun tak betul. Dan kita macam tu, ustazah pun tengah nak memperbaiki diri. Sekarang ustazah pun manusia lemah. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala beri petunjuk dan hidayah. Sekian daripada ustazah. Semoga Allah ampuni dosa kita, ampuni dosa kedua bapa kita, ampuni dosa nenek moyang kita, ampuni dosa anak cucu-cucu kita. Semoga amalan solat kita diterima oleh Allah. Dan semoga apa yang kita makan, minum kita, darah menjadi darah daging kita ini akan menjadi saksi di akhirat dan menjadi permudahkan kita akhirat kita kelak. Dan semudah-mudahan dengan pemakanan kita ini agar menjadi kita kuat ibadah kepada Allah kali ini. Dan mudah-mudahan kali ini ya Allah, bukanlah kami makan mengikut hawa nafsu kami, tetapi kami makan mengikut keredaan-Mu untuk kami jadi orang yang rukuk dan sujud. Ya Allah, lembutkan hati kami, jantung hati kami, darah kami, sentiasa mengingati Allah Ta'ala dan sentiasa berzikir kepada Allah. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Ampunilah seluruh dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakanlah pintu hati kami semua untuk ibadah dan rukuk sujud padamu ya Allah. Jauhilah kami kepada ulama-ulama su', jauhilah kami dari dajjal, ya'juj dan ma'juj. Jauhilah kami kepada pendusta agama ya Allah. Bantulah kami di dalam keadaan kami ini, keadaan kami yang lemah, kami lalai tentang agama-Mu ya Allah. Tolong tunjuki kami ya Allah jalan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada ustazah. Maafkan kata kasar daripada ustazah dan ustaz. Semoga Allah memberi pintu hidayah kepada ustazah, ustaz dan kita semua, dan kita sesama menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Dan sesungguhnya jadikanlah solat itu adalah darah kita yang wajib kita, perintah pada diri kita dan ahli keluarga kita. Dan kepada semuanya, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Ta'ala, kita dapat pergi masjid untuk lelaki, yang perempuan sembahyang di rumah. Lelaki, kalau diberi peluang, utamalah kita masjid. Janganlah bala ini berterusan. Kerana satu bala yang besar apabila masjid tidak dapat dikunjungi lagi, Kota Mekah Madinah tidak dapat kunjungi lagi. Takut-takut alam ini akan menjadi binasa dan kita berbagai musibah yang lebih dahsyat lagi yang akan kita hadapi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.